تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita mula, insyaAllah kita tunggu ada lagi yang akan masuk. Setakat ni dah lebih kurang 11 orang, insyaAllah. Dengar tu. Okey, cantik suara, lawa. Alhamdulillah. Gambar aku nampak ke? Gambar dia? Tak ada. Gambar kau tak ada, off. Kejap kita tunggu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Nata, apa khabar? Sihat? Wah, sambil dalam kereta, masya-Allah. Aku dalam kereta, Ustaz. No problem. InsyaAllah kita pembacaan kita akan mula 5.45. Okey, 5.45. 5.45 Tapi 5 kita start dengan ceramah dulu. Okey, dah sempat insya-Allah. Ustaz Tajuddin, line okey ke? Okey. Dengar suara saya. Cantik, nanti insya-Allah nanti boleh share screen. Kita tengah tengok siapa lagi yang ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang hadir secara online. Masya-Allah. Secara online program khatam Quran kita. Saya tengok ada lagi yang belum masuk. Jadi sebentar saya cuba share sekejap. Ada yang belum masuk lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kalau dengar suara saya tolong lambai. Okey semua dengar, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita ada tetamu daripada UAE Ismail kakak masuk sekali, alhamdulillah. Okey. Sebentar Okey. Jadi siapa yang ada dengan Leman tak tolonglah sampaikan pada Leman untuk masuk dan tekan audio Sebab Leman saya tak dapat detect audio dia dekat sini. Jadi nanti pembacaan kita akan terganggu lah untuk Leman, insya-Allah. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak nak buang masa, insya-Allah. Kita akan teruskan dengan agenda kita. Jadi insya-Allah pertamanya kita akan saya akan terangkan sikitlah tata cara berkaitan dengan Zoom ni. Alhamdulillah semua dalam keadaan beradab, syukur alhamdulillah. Jadi bila kita mulakan nanti audio kita di off. Kalau kamu tak off nanti kita akan offkan secara manual. Kita ada technician yang berkaliber, insya-Allah. Kemudian selepas tu kita akan mulakan pembacaan Al-Quran. Di mana kita akan mula lebih kurang dalam 5.30 atau 5.40 bergantung pada masa. Dan saya akan sebutkan nama seorang-seorang dan baca. Jangan risau, kita semua adalah penuntut ilmu. Tak ada di kalangan kita ni yang hebat-hebat belaka. Semua adalah macam biasa. Salah bacaan tu biasa, tak ada masalah. Sama ada yang tua atau yang muda, semua pun insya-Allah akan diraikan. Kita akan baca perlahan-lahan dan kita akan habiskan. Dan insya-Allah Ustaz Tajuddin akan bacakan doa nanti pada akhir sekali. Doa moga-moga pahala yang kita baca hari ini, khatam Quran ni untuk kita dan juga untuk orang-orang yang telah pergi sebelum kita. Okey? Insya-Allah. Ya betul, Fairuz. Dia just video saja sebab dia tak boleh masuk mic. Okey. Sebelum tu hadirin sekalian, saya ingin sampaikan beberapa yang perkara. Yang pertama ialah
Bila kita sebut berkaitan dengan khatam Quran ni, dia adalah satu amalan yang terpuji. Di mana dalam bulan puasa ni terlalu banyak riwayat-riwayat mengatakan salaf mereka mengkhatamkan Quran. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah khatam sampai 60 kali pada bulan puasa. Jadi kita tahu bahawa kelebihan untuk khatam Quran ni adalah satu benda yang dianjurkan. Dan Anas bin Malik antara sahabat Nabi apabila datangnya pada bulan puasa ni, dia akan kumpulkan ahli keluarga dia. Dalam riwayat yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayat Darimi menyebutkan bahawa kana Anasan idza khatama al-Quran wa jama'a waladahu wa ahli baiti fada'a lahum. Adapun Anas apabila beliau mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan menghimpunkan anaknya serta ahli keluarganya lalu berdoa bersama. Sebab tu ada sebahagian tabi'in antaranya Mujahid, antara yang menyatakan bahawa kami yang memanggilmu kerana ingin mengkhatamkan Quran dan bahawa sesungguhnya doa adalah mustajab pada saat khatam Quran. Mana ada sebahagian tabi'in sendiri menganggap khatam Quran ni adalah satu benda yang mustajab doa. Kan? Jadi ini satu amalan yang baik untuk kita mengumpulkan ahli keluarga kita, kita anggap dia satu benda yang special. Jadi di kalangan kita ni ada yang muda-muda, ada yang bukan tua kerepot. Bukan tua kerepot Maksudnya ada yang tua, ada yang muda, sama-sama untuk mengkhatamkan Quran dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat rahmat, memberikan rahmat kepada kita insya-Allah. Okey. Fairuz, kalau ada yang nak admit, tolong admitkan sebab saya tengok ada yang masih masuk. Sebentar. Dia biasalah kan. Ramai akan masuk last minute ni. Okey. Jadi insya-Allah perkenalkan sikit berkaitan dengan Ustaz Tajuddin kita. Alhamdulillah beliau telah menghafaz 30 juzuk Al-Quran dan kini akan menghabiskan syahadah pengajian Al-Quran. Beliau merupakan mutawif kita pada tahun 2019 ketika kita melakukan umrah, masya-Allah. Dan huwa masya-Allah takallam al-lughat al-arabiyyah, boleh cakap bahasa Arab fasih, alhamdulillah. Jadi kita berasa rasa honor apabila Ustaz Tajuddin sanggup berkongsi dengan kita. Jadi nanti kalau ada soalan insya-Allah boleh tulis dekat chat ni. Dekat chat box ni boleh tulis kalau ada apa-apa soalan. Dan kalau katakan malu nak tulis dekat chat box, boleh tulis dekat grup sekali WhatsApp insya-Allah. Kalau malu sekali pun boleh tulis di YouTube. Kita akan buka soal jawab sikit dalam 10 minit macam tu. Kan sebelum kita mulakan. Mungkin ada persoalan bertanya berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan 10 malam terakhir. Kita sama-sama jawab insya-Allah. Kalau kita tak tahu, kita katakan tak tahu. Kalau kita kata tak tahu, kita katakan tak tahu. Dan kalau kita tahu, kita jawab. Moga-moga kita akan mendapat manfaat insya-Allah. Okey. Baik, Ustaz Tajuddin mungkin boleh share screen dulu sementara kita tunggu. Masya-Allah, cantik. Okey, dengan tanpa membuang masa, saya segala hormatnya menjemput Ustaz Tajuddin untuk menyampaikan insya-Allah tazkirah dan akan kita akan buat soal jawab. Dipersilakan Ustaz Tajuddin, tafaddal mashkura. Dengar, suara dengar? Okey, alhamdulillah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada tuan moderator Aku Syekh Yusof. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini kan, walaupun tak dapat bertemu secara fizikal tapi kita bertemu dalam Zoom. Ini satu bentuk silaturahim yang sangat digalakkan dalam agama. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan kan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki dia, dipanjangkan umur dia, maka hendak ada menyambung tali silaturahim. Jadi kita tak mampu nak berjumpa secara fizikal, ada yang duduk negeri sana, ada negara lain pun, kan, tapi kita bertemu secara Zoom di sini, tujuan kita untuk menyambung tali silaturahim, maka ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang yang Allah Taala berikan. Hari ini kita akan bincang tentang persiapan 10 malam terakhir Ramadan.
secara ringkasnya sebenarnya amal-amal yang kita akan buat dalam 10 malam terakhir ni pun dia lebih kurang sama dengan amalan yang kita buat pada hari-hari yang lain. Cuma perbezaan dia ialah apabila tiba malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, menurut riwayat daripada isteri Nabi SAW, Nabi akan lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat. Lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan akan berakhir. Jadi 10 malam terakhir ni kita kena manfaatkan sepenuhnya supaya kita diterima amal kita, sebab kita tak tahu lagi kita akan jumpa Ramadan akan datang atau tidak. Jadi ini peluang yang kita kena manfaatkan sepenuhnya. Baik, Ramadan satu bulan yang sangat mulia, dan bulan ini di mana Allah SWT turunkan Al-Quran dalam bulan. Allah turunkan Al-Quran dalam bulan. Ya? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kan bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi ini bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam menghadapi bulan Ramadan, untuk bertemu dengan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ulama-ulama yang terdahulu, mereka akan buat persiapan yang terlebih-lebih awal untuk menghadapi Ramadan. Kenapa? Sebab mereka nak sampai ke bulan Ramadan dengan momentum yang betul. Dia tak nak nanti first Ramadan baru nak prepare. Kan baru nak cuba bangun awal dan sebagainya. Jadi mereka akan bersiap sedia awal. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa sangat banyak pada bulan Syaban, sehingga ada sahabat-sahabat yang beranggapan Nabi puasa penuh bulan Syaban. Macam tu banyak. Ini satu bentuk persiapan yang Rasulullah SAW buat untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini juga petunjuk akan bagaimana mulianya Ramadan, bagaimana para Nabi sahabat mereka bersedia untuk bertemu dengan Ramadan. Tapi kita yang mungkin tak dapat buat persiapan awal, tak semestinya kita terlambat lah. Kita belum terlambat lagi. Sebab kita masih dalam bulan Ramadan, kita masih ada peluang insya-Allah. Dan antara keistimewaan Ramadan ialah Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan merupakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Satu rukun. Rukun ni tiang agama. Mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan, mereka meninggikan tiang agama. Mereka menegakkan tiang agama. Dan mereka yang sengaja meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, mereka meruntuhkan tiang agama dan mereka berdosa besar. Jadi, puasa Ramadan bukan kita kata amalan dalam bahasa moden dia atau bahasa hipster dia cikai-cikai. Dia bukan cikai. Kita kata, walah ni buat setahun sekali je kan, sebulan. Tak bolehlah dibandingkan dengan umrah ataupun haji dan sebagainya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni rukun yang sangat penting. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahawa puasa ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya istimewanya puasa. Dan ini bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran. Dalam Allah turunkan Al-Quran, ada banyak pendapat ulama tentang perkara ini, kan? Tapi sebenarnya Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Mula-mula daripada Lauh Mahfuz, Allah turunkan ke langit dunia. Inilah penurunan yang berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian barulah turun berperingkat-peringkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Dan bulan ini adanya Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahawa apa? Kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang istimewa yang ada hanya dalam bulan Ramadan. Tak ada dalam bulan lain. Dan Allah SWT berfirman, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tak ada hari-hari yang lain dalam setahun kita hidup setahun ni, tak ada hari-hari yang lain yang sama dengan Lailatul Qadar. Tak ada. Tak ada malam yang lain. Jadi malam ini cuma ada dalam bulan Ramadan. Dan juga disebutkan dalam beberapa hadis bahawa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup pintu-pintu neraka dan Allah akan buka pintu syurga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Akan dibukakan pintu-pintu syurga, ditutupkan pintu-pintu neraka, wa sufidatil syayatin, dan syaitan-syaitan akan ditambat. Syaitan-syaitan akan ditambat. Ini kelebihan dalam bulan puasa. Dan kita juga diberi galakan dalam hadis Nabi SAW, apabila mereka yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan diikuti dengan puasa pada bulan Syawal selama 6 hari, bersamaan dengan mereka seolah-olah berpuasa selama setahun.
Man shama Ramadan thumma sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti 6 hari Syawal seperti mereka telah berpuasa selama setahun. Ini ganjaran yang sangat besar. Jadi bulan Ramadan ialah bulan untuk kita ambil peluang sebanyak atau sehabis mungkin untuk merebut ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak manfaatkan bulan ni, kita rugi. Kita sangat-sangat rugi. Dan peluang bukan datang selalu. Dan tahun depan tak tahu kita ada ke tak. Dan ada yang tahun lepas ada, tahun ni tak ada. Dan saudara mara kita yang tak ada peluang. Jadi kita kena muhasabah dan kita ambil peluang ni, insya-Allah. Baik. Dalam banyak hadis dan banyak hadis Nabi SAW, apabila tiba 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah akan bersungguh-sungguh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bermakna Nabi sebelum 10 Ramadan terakhir ni Nabi tak bersungguh-sungguh, tak. Tapi kenapa? Apa hikmah di sebalik Nabi bersungguh-sungguh lebih? Sebab satu amalan itu akan dinilai mengikut pengakhiran amalan tersebut. Kan sebab tu kadang-kadang satu orang yang bermula kuat pada awal Ramadan, kan dia bangun pukul 4 pagi, 3 pagi sembahyang, tapi hujung Ramadan dia habis, kecundang, sahur pun tak bangun. Dia rugi. Tapi satu orang yang mungkin bermula lemah, tapi dia usaha sikit-sikit tingkatkan amal dia, dan di hujung Ramadan dia dapat bangun awal untuk tahajud, dia dapat jaga tarawih dia dapat jaga Quran dan sebagainya, mereka orang yang beruntung. Sebab tu di hujung-hujung amalan lagi kita kena pecut untuk dapat yang terbaik. Dan begitu juga di hujung Ramadan ini Rasulullah SAW akan mencari malam Lailatul Qadar. Sebab ini malam yang 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itulah satu amal bila kita buat satu amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah amal yang dilakukan secara istiqamah walaupun sedikit. Dan mungkin sebelum Ramadan kita tak pernah buka Al-Quran, atau mungkin baca cuma Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi bila dia masuk Ramadan, dia cuba nak baca lebih sikit. Dan dia biasakan diri dengan amal itu. Amal yang istiqamah seperti itu, walaupun sedikit tapi berterusan, lebih disukai oleh Allah SWT daripada amal yang banyak tapi tak istiqamah. Jadi kita ada peluang esok akan bermula hari ke-20 Ramadan. Esok, betul esok hari ke-20 Ramadan. Malam ni boleh mula iktikaf kalau ada tempat yang masjid dibuka. Kan? Kita ambil peluang kita, rebut. Manfaatkan saki-baki bulan Ramadan. Jadi antara amalan yang kita boleh hidupkan ialah pada akhir Ramadan ni adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni menghidupkan malam Ramadan. Ini amalan yang paling utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, apabila tiba 10 malam terakhir, baginda akan lebih bersungguh-sungguh beramal ibadat. Baginda akan tinggalkan isteri-isteri baginda, maknanya Nabi tak akan bersama atau bersetubuh, dan Nabi akan hidupkan malam dengan ibadah, dan Nabi akan bangun dan kejutkan isteri-isteri baginda Nabi untuk bangun solat malam. Ini masa untuk dimanfaatkan dengan macam-macam ibadah. Dan Qiyamul Lail ni dia bukan sekadar kita bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, itu sebagai daripada Qiyamul Lail, tapi solat tarawih juga sebagai daripada Qiyamul Lail. Dan kita lepas Isyak kita duduk semayang di masjid bersama dengan imam, dan 8 rakaat, 20 rakaat dan sebagainya. Ini juga sebahagian daripada menghidupkan malam Ramadan. Dan tetapi kita semayang tarawih, kita jangan terlepas solat tahajud. Solat tahajud inilah solat yang dilakukan bila kita tidur sebentar dan kita bangun tunaikan solat malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan bangunlah kalian pada sebahagian malam, kerjakanlah tahajud sebagai solat tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu di akhirat di makam yang terpuji. Jadi solat tahajud penting. Bangun pada waktu malam untuk solat sangat penting. Walaupun dia dah semayang tarawih awal malam tersebut, dia kena bangun lagi untuk waktu sebelum subuh, 2/3 malam atau 1/3 malam menurut setengah pandangan, tapi dia bangun untuk solat tahajud. Dan bagaimana solat tahajud ni, tiada had jelas dalam kalangan ulama fiqh, boleh semayang berapa rakaat sekalipun. Dan cuma ada riwayat Rasulullah SAW semayang 11 rakaat pada waktu malam, dan solat ni dilaksanakan secara 2 rakaat. Ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang sebut salatul lail
wan nahar raka'atan wa raka'atan. Dan solat malam dan siang ini 2 rakaat 2 rakaat. Jadi bila kita bangun malam, kita semayang 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat mengikut kemampuan kita. Kalau mampu buat 2, buat 2. Kalau mungkin dia penat sangat kerja sehari sebelum tu, dia mampu bangun pukul 5 je dan nak dekat sahur, dia boleh buat 4 rakaat. 4 rakaat tak ada masalah. Yang penting dia cuba untuk buat. Jadi kita jangan buat terlalu banyak, tapi kita buat sekali-sekala. Baik kita buat sedikit, tapi kita buat secara istiqamah. Dan istimewanya solat malam ini, sehingga Rasulullah SAW bersabda, afdalus salatu ba'dal faridah salatul lail. Solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat malam. Dia bukan solat duha, bukan solat isyraq, bukan solat nawafil selepas dan sebelum dan selepas solat fardu, tapi Nabi sebut solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat pada waktu malam. Jadi orang yang menghidupkan malam dengan qiyam ini pahalanya begitu besar. Pertama sebab ganjaran yang datang dengan perkara tersebut. Yang kedua ialah kerana dia buat pada bulan Ramadan. Jadi kita kena usahakan untuk hidupkan. Dan kita bila semayang malam, kita kejut isteri kita, kejut anak-anak kita, semayang sekali dengan kita atau minta semayang berasingan pun tak ada masalah. Tapi kita usahakan kejut sebab ini sebahagian dari sunnah Nabi SAW. Yang kedua ialah amalan yang diberi penekanan oleh Nabi SAW, i'tikaf. Kana Rasulullah SAW ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW akan beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Ini penekanan daripada Nabi SAW. Iktikaf tu apa? Iktikaf tu bukan bermakna tidur sahaja, tak. Iktikaf itu ialah duduk di rumah Allah buat amal ibadah. Itu dikira iktikaf. 20 minit tak ada masalah. Setengah jam tak ada masalah. Sejam tak ada masalah. Asalnya dia bukan buat maksiat. Jangan dia pasal pergi masjid nak pergi toilet je pasal dia niat iktikaf. Tak ada lah. Kan? Tapi bila dia masuk dalam rumah Allah SWT, dia baca Quran 2-3 page, dia niat iktikaf, itu dikira iktikaf. Dan ia boleh dilakukan bila-bila masa, tapi Rasulullah SAW beri penekanan terlaksanakan 10 hari Ramadan yang terakhir. Dan wanita juga digalakkan beriktikaf. Ada hadis Nabi SAW yang sebut, Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah akan iktikaf 10 malam Ramadan dan isteri-isteri Nabi pun akan iktikaf 10 malam Ramadan. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia kena suci daripada haid. Yang kedua, ada kebenaran penjaga. Yang ketiga, masjid mesti ruang dia tertutup. Ada ruang tertutup untuk wanita. Yang keempat, tak timbulkan fitnah dan syubhah. Kalau surau tu kecil, atau mungkin ramai lelaki, atau mungkin dia seorang je, kan, jangan. Ini akan menimbulkan fitnah. Jadi dia tak perlu iktikaf di masjid. Untuk lelaki, syarat sah iktikaf ialah di masjid. Syarat sah iktikaf ialah di masjid. Baik. Yang ketiga, tilawatul Quran. Tilawatul Quran antara amalan yang paling mudah untuk kita amalkan pada bulan Ramadan. Kita boleh buat sepanjang masa. Kita biasa buat. Anytime boleh buat. Baca satu muka surat lepas solat fardu, dan habis satu hari 5 muka surat selesai. Ini satu amalan yang sangat baik dan Rasulullah SAW akan mengulang bacaan Al-Quran setiap kali bulan Ramadan bersama dengan Jibril alaihissalam. Nabi akan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril setiap kali bulan Ramadan. Dan ia mudah dan tak membebankan, senang buat. Buka Quran, baca, tergagap-gagap pun tak ada masalah asal ada usaha untuk belajar. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawa satu huruf Al-Quran Allah akan berikan 10 kali ganda pahala. Dan darjat satu orang manusia di sisi Allah di syurga nanti akan diangkat berdasarkan ayat yang dibaca. Dan bila mana dibaca, Allah akan cakap naik lagi. Dan darjat dia di syurga akan berdasarkan ayat terakhir yang dibaca. Jadi kita kena usaha untuk baca setiap hari. Dan bila mana kita bangun malam, kita semayang 2 rakaat, kita selang-selikan dengan bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah memperbanyakkan doa. Doa merupakan penghubung antara satu orang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang dalam agama Islam, apa yang cantiknya agama Islam berbanding dengan agama-agama lain ialah tak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang kuat berdosa, kuat bermaksiat, dia tiap-tiap hari bermaksiat, dia boleh berdoa kepada Allah. Dia tak perlu doa melalui orang lain, tak perlu.
Ini kelebihan agama Islam. Dan bila mana satu orang tu berdoa dengan ikhlas, sungguh-sungguh, Allah Taala akan kabulkan doa. Dan antara doa yang Nabi amalkan setiap kali bulan Ramadan ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang digalakkan untuk dibaca pada bulan Ramadan. Kita boleh buat pada bila-bila masa. Boleh buat pada bila-bila masa sebab ini doa yang Nabi galakkan baca pada bila-bila masa. Dan doa ini juga boleh diperbanyakkan sewaktu qiyam. Kerana itu waktu doa sangat-sangat mustajab. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, inna fil lailati la sa'atin la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khaira min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dhalika kulla lailah. Sesungguhnya pada setiap malam ada satu waktu yang mana seorang muslim itu memohon kepada Allah akan satu kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memperkenankan doa tersebut. Dan itu berlaku pada setiap malam. Jadi waktu kita bangun malam, waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ulang berkali-kali tak ada masalah. Sebelum buka boleh, selepas solat fardu, kan antara doa yang didengari, paling didengari oleh Allah Taala ialah doa yang dilakukan sebelum solat fardu. Dan pada waktu malam. Kan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa waktu paling afdal untuk aku berdoa wahai Rasulullah? Rasulullah jawab dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, jawfal lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Kan selepas solat di waktu malam dan selepas solat fardu. Jadi kita amalkan doa ini sepanjang masa. Kan pada waktu malam dan selepas solat fardu. Dan yang terakhir, dia banyak lagi sebenarnya, kan, tapi ini secara ringkas kita boleh buat pembacaan lain. Tapi yang paling penting dalam bulan Ramadan, kita banyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba yang sangat banyak dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak. Tapi tak ada siapa yang boleh terlepas daripada pengampunan Allah. Kalau kita benar-benar meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Tak kira dia orang yang paling kuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, kerahiman Allah ini, kasih sayang Allah sangat besar, sangat luas, Allah boleh ampunkan kalau Allah. Jadi kita minta ampun kepada Allah setiap hari bila kita bangun malam, selepas solat fardu, kita doa kepada Allah, minta ampun, istighfar dan taubat atas dosa-dosa kita yang kita buat sekian lama. Dan kita harapkan dengan penuh keyakinan yang Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi itu sahaja insya-Allah. Kita jadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir kita. Dan kita anggap ini Ramadan terakhir kita, kita kena usaha sungguh-sungguh untuk kejar amal sebaik mungkin yang kita boleh buat. Manfaatkan sepenuhnya bulan Ramadan ini. Bila mana kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita akan bertambah baik walaupun sedikit, tak ada masalah. Kan mungkin sebelum ni kita biasa lambat sembahyang fardu. Kita bulan Ramadan ni cuba istiqamahkan sembahyang awal waktu. Kalau yang biasa sembahyang awal waktu kat rumah, dia usahakan untuk pergi ke masjid. Kan siapa yang mungkin sebelum tak pernah baca Al-Quran, bulan Ramadan ni dia buka Al-Quran. Dia keluar daripada bulan ini menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita azam dan niat kita nak jadi orang yang lebih baik bila kita keluar dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Moga Allah terima amal soleh kita insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak pengisian yang sangat bagus yang diberikan oleh Ustaz Tajuddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang ni bersiaran seramai 28 orang di Zoom. Alhamdulillah rasanya semua masih okey lagi dan saya lihat di sini semua mic ada lah. Alhamdulillah untuk pembacaan. Jadi ada beberapa soalan ni Ustaz Tajuddin. Ada soalan, bukan soalan daripada Mail Columber, bukan Ni dekat chat ni ada Mail Columber. Ini bukan soalan. Jadi kita ada beberapa soalan yang menarik. Yang pertama Ustaz Tajuddin, apa tanda-tanda Lailatul Qadar yang sahih? Sebab kita tahu banyak orang kata air beku, pokok sujud dan sebagainya. Jadi kan mungkin dia bangun, dia mamai malam dia nampak titisan beku terus dia ingat ni adalah malam Lailatul Qadar contohnya. Jadi kita tahu dari doa yang Ustaz dah sebutkan tadi. Mungkin dekat sini apa tanda-tanda yang sahih yang disebutkan dalam hadis? Silakan. Baik, tanda-tanda Lailatul Qadar yang sahih banyak memang tentang Lailatul Qadar. Kalau daripada kecil kita biasa dengar macam-macam cerita. Saya dulu masa kecil biasa dengar pokok sujud dan sebagainya. Dan saya pernah bangun bukan nak sembahyang ni masa semata-mata nak tengok pokok sujud ke tak. Kan? Tapi kisah-kisah ni kisah-kisah yang palsu.
kisah-kisah yang palsu. Berkenaan dengan tanda-tanda yang sahih, ada satu atau dua hadis saja, satu hadis yang sahih berkenaan dengan perkara ini ialah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahawa apabila malam yang sebelumnya Lailatul Qadar, pada waktu pagi esoknya matahari akan bangkit dalam keadaan pucat. Warna matahari dia takkan terlalu terang dan panas. Ini hadis yang sahih berkenaan tanda Lailatul Qadar. Abaikan itu gangguan dari Iman tu. Abaikan. Jadi Nabi SAW bersabda, tanda Lailatul Qadar yang sahih ialah bila mana kita bangun pagi itu matahari akan warnanya pucat. Dan sahabat ada sahabat seperti Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa malam itu akan jadi terang, nyaman, tidak begitu sejuk dan sebagainya. Tapi riwayat ini banyak diperselisihkan ulama tentang kesahihan dia. Yang jelas ialah esok paginya matahari akan nampak pucat. Tapi yang menariknya di sini ialah kenapa kebanyakan tanda-tanda ni Allah tak tunjukkan, tak beritahu kepada kita. Tak perlu pun kita pada tanda-tanda ni sebenarnya. Sebab istimewanya Lailatul Qadar ini ialah bila mana kita usaha untuk cari setiap malam. Dan bila kita dapat, ia jadi bermakna. Sebab kita usaha tiap-tiap hari nak dapat. Jadi kita nak cari Lailatul Qadar, cara dia mudah. Bangun tiap-tiap malam. Bangun tiap-tiap malam buat amal ibadah. Tak perlu buka tingkap, tengok sujud tak pokok dan sebagainya. Ataupun mungkin ada embun yang macam salji dan sebagainya kat luar. Tak perlu kisahkan benda tu. Kita bangun tiap-tiap malam dan semayang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah jawapan yang jelas. Baik, tadi kita bincang pasal iktikaf dan sebut pasal iktikaf. Tapi zaman COVID-19 ni bukan senanglah kita nak keluar iktikaf kan. Kalau keluar iktikaf pun kena pakai mask, penjarakan sosial. Walaupun kadang setengah masjid tutup lampu, kita tak nampak orang sebelah. Kan? Kita pun tak tahu penjarakan sosial macam mana. Jadi mungkin untuk aplikasi keadaan untuk kita sekarang ni kan, macam ada setengah perempuan atau lelaki yang boleh iktikaf, macam mana dalam keadaan COVID-19 ni Ustaz? Baik, dalam keadaan COVID-19 kita terima hakikat lah bahawa kadang-kadang ada setengah-setengah masjid yang tak benarkan untuk beriktikaf, terutama di waktu malam, tidur dan lain-lain. Jadi apa cara untuk kita dapatkan pahala iktikaf? Pertama sekali yang saya sebutkan tadi ialah syarat iktikaf bagi lelaki ialah dia kena berada sejenak di dalam masjid dalam keadaan mentaati perintah Allah. Dan saya dah beritahu tadi, kalau dia pergi ke masjid solat fardu sebagai contoh, dia niat iktikaf, dia dapat pahala iktikaf. Mana iktikaf ni bukan semata-mata dia berada di masjid pada waktu malam dan tidur di masjid. Tak semestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kawasan setempat kita benarkan untuk iktikaf, tak ada masalah lah. Kita boleh bermalam di masjid, tak ada masalah. Cuma isu dia kalau tak dibenarkan untuk bermalam di masjid, maka caranya ialah untuk kita pergi dan berniat iktikaf setiap kali kita pergi ke masjid solat fardu dan sebagainya. Kita pergi solat fardu, niat iktikaf. Solat tarawih, niat iktikaf. Duduk sekejap kat masjid 5 minit, baca Quran, niat iktikaf dan sebagainya. Ini pun dapat pahala iktikaf. Begitu juga bagi wanita, ini isu khilaf dan perbezaan pandangan. Dalam mazhab Hanafi sebagai contoh, mereka membenarkan wanita untuk iktikaf di rumah, di ruang solat mereka, dan juga pandangan lama mazhab Syafi'i juga menyebut perkara yang sama. Walau bagaimanapun, ini pandangan yang bukan jumhur, ada pandangan sedikit ganjil. Pandangan yang jumhur ialah iktikaf mesti di masjid. Jadi kalau orang yang nak ikut pandangan iktikaf cuma di masjid, kita boleh buat macam-macam amal yang lain. Kan selain daripada iktikaf. Mana 10 malam terakhir itu kita boleh buat macam-macam amal yang baca Quran, ibadat, zikir, solat dan sebagainya. Bergantung kepada kemampuan kita. Adapun ada fatwa contemporary ya saya cakap. Ada setengah-setengah negara, contoh negara-negara macam kawasan Eropah yang macam Albania, ada panggil apa saya lupa dah bagi kawasan tu apa, yang dikuasai oleh komunis, mereka tak benarkan masjid beroperasi. Jadi ulama-ulama Eropah ada sebahagian ni yang membenarkan berpegang kepada mazhab Hanafi untuk iktikaf di rumah masing-masing. Tapi syarat dia ialah dia mesti ada ruang solat yang khusus. Ruang solat yang khusus, dia iktikaf kat situ. Yang kedua, dia kalau iktikaf kat ruang solat dia tak boleh keluar suka-suka hati dia.
Kan nak lepak minum sekejap, tak ada. Dia kena iktikaf kat ruang solat dia, keluar hanya untuk keperluan yang penting. Yang ketiga, dia tak boleh buat kurta keda lah. Dengan isteri dia tak boleh bersetubuh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kalian semasa kalian beriktikaf. Dalam konteks di masjid. Tapi kalau iktikaf di rumah pun, kalau kita dah niat iktikaf, kalau kita bersetubuh, terbatal iktikaf kita. Jadi tak boleh bersetubuh. Yang keempat, sibukkan diri dengan amal-amal semasa kita beriktikaf. Jadi kalau berpegang pada pandangan boleh beriktikaf di rumah, ini syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Tapi kalau saya secara peribadi, saya lebih cenderung pada pandangan terbaharu Imam Syafi'i, iaitu tak dibenarkan iktikaf melainkan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah jelas. Okey, Ustaz Tajudin, yang kita tahu bulan Ramadan ni kita biasa baca Quran kan. Ada setengah-setengah orang ni dia tak biasa baca Quran dan sebagainya. Masuk bulan Ramadan dia minat nak baca Quran. Tapi ada setengah perempuan terutamanya mungkin datang bulan. Jadi dia tak boleh nak baca Quran. Jadi dia akan rasa motivasi tu jatuh. Mungkin dia ada yang bertadarus, kemudian datang bulan dia tak boleh nak pegang atau baca Quran. Jadi ada pula yang mengatakan pandangan mazhab Maliki boleh benarkan orang baca Quran. Jadi mungkin ada sedikit kekeliruan di sini tentang bagaimana adakah orang yang datang bulan ni boleh baca Quran. Apa pandangan Ustaz Tajudin? Ini isu yang khilaf. Ada perbezaan pandangan. Jumhur ulama daripada mazhab Syafi'i dan Hanafi serta beberapa pandangan yang lain daripada Maliki dan Hanbali melarang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Ada juga pandangan yang kedua mengatakan harus bagi membaca Al-Quran bagi wanita yang berhaid, dan ini pandangan majoriti mazhab Maliki yang seperti yang Syekh Yusuf sebutkan tadi. Ini satu isu khilaf. Kedua-dua pandangan ini ada sebab yang jelas untuk kita ikut. Sebagai orang awam, tak ada masalah untuk kita ikut salah satu daripada kedua ni. Ini khilaf yang muktabar, walaupun jumhur sebut berbeza, tapi ada sebab yang jelas untuk yang berhaid membaca Al-Quran. Contoh, ada beberapa kes yang dibenarkan, kan? Yang dibenarkan. Sebagai contoh, ada kes wanita yang haidnya panjang. Tempoh haidnya panjang. Dia ada masalah haid. Jadi tempoh haid dia panjang, dan dia kalau ikut pandangan yang tak boleh baca Al-Quran, dia akan tertinggal baca Al-Quran tempoh masa yang lama. Jadi untuk orang-orang yang ada masalah seperti ini, tak ada masalah untuk ikut pandangan yang bila mana berhaid boleh baca Al-Quran. Begitu juga kes pelajar hafizah Quran ataupun guru agama yang mengajar Al-Quran, tak ada masalah untuk dia ikut pandangan yang boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Jadi pada pandangan peribadi saya ni isu khilaf, kedua-duanya ada dawabit ataupun petunjuk jelas untuk kita ikut. Jadi siapa yang cenderung pada pandangan boleh baca, teruskan. Siapa yang cenderung pada pandangan tak boleh baca, tak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah yang dia bergantung juga lah. Kalau ada setengah orang memang tak suka baca Quran, so sepatutnya dia lebih baik dia pegang pada pandangan mazhab kecil lah kan. Tapi yang baca Quran, yang semangat dan sebagainya, dan of course Quran yang kita baca pun Quran terjemahan, bukan Quran yang full Arabic kan, maksudnya ada terjemahan, dan boleh mendengar. Kalau ada yang suami isteri atau anak-anak baca, boleh dengar, at least boleh dapat pahala tadarus dan sebagainya. Okey. Mungkin kita ada lagi few minit sebelum kita start. Kadang-kadang Ustaz Tajudin ni ada orang kata doa ni digalakkan dalam Islam. Kan kita kena sentiasa berdoa dalam keadaan susah, senang dan sebagainya. Tapi ada yang kata doa ni banyak kali doa tapi tak dikabulkan. Masuk bulan Ramadan minta macam-macam benda tapi tak dikabulkan. Masalah bertambah banyak. Kan maksudnya kedukaan tak diambil. Terus susah dalam keadaan yang berlaku lah. Jadi dia kata macam kenapa doa ni sebenarnya tak diterima? Macam mana nak jawab ni? Silakan. Baik. Okay, antara janji Allah Subhanahu Wa Taala, antara janji Allah Taala ialah dalam surah Ghafir ayat 40 Allah sebut, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang menyeru atau berdoa kepada Allah SWT, Allah akan terima doa dia, Allah akan makbulkan doa dia. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, satu hakikat yang kita sebagai manusia kena faham ialah Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Allah tahu. Ini yang pertama. Kita kena faham bahawa Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita daripada diri kita sendiri tahu. Jadi bila kita yakin perkara ini, kita akan bersangka baik dengan Allah Taala setiap doa kita.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang Muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tiada di dalamnya unsur dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepada dia salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, sama ada Allah akan kabulkan terus doa tersebut, atau yang kedua, Allah akan memberikan sebagai ganti ganjaran di akhirat, atau yang ketiga, Allah akan jauhkan dia daripada keburukan. Jadi kadang-kadang dia doa, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak dapat, Allah mungkin akan beri dalam bentuk yang berbeza. Dan syarat dia adalah kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kecewa daripada terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah selamatkan kita daripada keadaan yang buruk disebabkan doa kita. Jadi tak pernah rugi. Yang kedua, satu orang yang berdoa, jika dia berdoa dan dia rasa masalah tak pernah selesai, dia kena periksa semula adab doa yang dia buat. Dan antara adab-adab yang penting untuk kita ikut supaya dapat manfaat dari doa kita, yang pertama ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mulakan doa dia puji Allah Taala dan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia kena sangka baik dengan Allah bila dia doa. Sangka baik penting. Dia tak boleh doa dalam keadaan adalah mana dapat, mana Allah nak kasih, tak dapat lah, susah lah. Dia kena sangka baik dengan Allah Taala, Allah kabulkan doa dia. Yang keempat, dia kena tinggalkan perkara-perkara haram. Dia kena tinggalkan maksiat. Dia kena tinggalkan pakaian yang haram yang dia pakai, makanan yang haram, minuman yang haram. Dia tinggalkan perkara-perkara haram. Ini antara syarat terkabulnya doa. Dan yang kelima, dia boleh bertawassul. Dia boleh bertawassul, tapi tawassul yang syar'i, ya, tawassul yang dibenarkan. Bukan tawassul yang pelik-pelik. Tawassul dengan nama Allah sebagai contoh. Dan ya Arhamar Rahimin ataupun ya Wahhab, ya Razzaq, dibenarkan. Yang kedua, dia tawassul dengan amal soleh yang dia pernah buat. Dan sebagai contoh, ya Allah, dulu aku elak buat kurta kedai ni, kau tolonglah terima aku, kan, sebab aku tak buat kurta kedai ni, kau tolong kabulkan doa aku. Dia minta dengan Allah. Yang ketiga, dia tawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, yang dia tahu confirm soleh. Sekarang susah sikit kan. Tapi ini antara adab-adab yang dia boleh ikut. Wallahu a'lam bissawab. Okey, baik, soalan terakhir sebab masa kita dah nak sampai dah insya-Allah. Okey, kita tahu bulan puasa ni banyak hadis katakan syaitan dirantai dan sebagainya lah, kan? Kemudian kita juga tahu orang kata masuk bulan puasa, ada setengah orang puasa, ada setengah orang solat, tapi still buat benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Jadi apa guna sembahyang dengan puasa untuk dia sebagai contoh? Dia apa pandangan? Puasa. Ini soalan menarik. Sungguhnya solat kan, sebagai contoh solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan puasa pula Allah berfirman dalam Al-Quran, la'allahum tattaqun. Kan bila mana dia habis puasa ni sepatutnya jadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, setiap amal yang kita buat, solat, puasa, umrah, zikir dan sebagainya, ada 2 syarat yang perlu kita penuhi. Yang pertama, dia kena ikhlas kerana Allah Taala. Yang kedua, apa yang dia buat kena bertepatan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia penuhi 2 syarat ni, amal tersebut akan beri kesan yang baik. Jadi kalau satu orang yang berpuasa dan bersolat dan sebagainya, dia buat tak memenuhi kedua-dua sifat ini, maka kita khawatir amal itu tak akan beri kesan yang sesuai pada diri dia. Itu yang kita lihat apa yang berlaku. Dia puasa, kan, puasa tapi duduk mengeji orang, mengumpat orang, mengutuk orang dan sebagainya. Kan ini kita kena jelas sebab Nabi sendiri sebut dalam sebuah hadis, puasa itu perisai, kan. Jadi apabila kamu berpuasa, janganlah kamu berkata keji. Apabila ada seseorang mengajak kamu bertengkar, berbalah dan lain-lain, maka hendaklah kamu berkata kepada dia, aku sedang berpuasa. Maknanya potensi untuk maksiat itu berlaku semasa berpuasa masih ada. Jadi yang penting diri kita sendiri kena ada usaha untuk perbaiki diri kita. Sebab logik, kita fikir secara logik pun, kan, satu orang yang ambil exam atau satu grup student yang ambil exam sebagai contoh, kan, ada yang sungguh-sungguh belajar. Dia memang nak score exam dia. Ada yang pergi dia harap lulus pun cukup lah. Ada yang masuk dengan dia kata apa? Dia kata mak bapak aku yang paksa aku ambil ni, aku tak kisah lulus tak lulus, aku tak peduli. Jadi ini perumpamaan untuk orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Boleh jadi dia masuk bersungguh-sungguh nak ubah diri dia, maka Allah akan ubah diri dia.
Ada yang masuk agak-agak okeylah, bolehlah, cukup-cukup menjadilah puasa penuh cukup. Dan ada yang masuk dengan kata aku ikut trend je. Dan member aku puasa, aku puasa. Jadi niat kita akan beri kesan pada amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Dia macam ni lah orang yang makan ubat Orang yang makan ubat dia patutnya kalau dia makan ubat kena ikutlah prescription doktor 3 kali sehari. Tapi kalau dia sebut ubat dia tak boleh sembuh. Memanglah kesembuhan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cuma kita kata bila satu penyakit diberikan ubat, kita ikut dos yang sepatutnya, insya-Allah kita dapat kesembuhan. Jadi bila satu orang dia sembahyang dan puasa dengan betul, dia akan mencegah perbuatan-perbuatan yang tak baik atau mengurangkan perbuatan tak baik yang daripada dia. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tajuddin. Alhamdulillah kita akan meneruskan agenda kita dengan majlis khatam Al-Quran yang akan bermula. Saya dapati ada juga yang sebahagian ada masalah connection. Jadi saya tak boleh nak buat apalah. Kamu boleh cuba untuk masuk dan adjustkan audio sebab kita dah tak ada masa sebenarnya untuk adjust semula. Maaflah saya katakan, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan dengan senarai qari dan qari'ah ya. Masya-Allah, ini macam pertandingan musabaqah pula kan. Tapi sebenarnya ini lebih kepada perkongsian pembacaan Quran. Kita tak ada niat pertandingan ke, siapa baca paling merdu ke, siapa pembaca veteran ke, pembaca junior ke, tak ada Kita sama-sama baca, semua orang dengar dan semua orang ambil manfaat dari pembacaan. Macam mana kita buat ialah kita akan baca ikut list. Dan insya-Allah kalau satu surah tu ada 2 orang, saya akan panggil nama, baca dulu. Kemudian yang kedua akan baca. Kalau berlaku masalah connection, kita mungkin akan skip dulu. Kita skip dulu. Boleh tak ada masalah kan? Kita skip dulu. Kalau kita tengok boleh kembali, kita kembalilah. Kalau tak boleh kembali, mungkin boleh tengok rujuk. Dan katakan kalau tak ada dalam list ni, saya akan bacalah. Saya akan baca bagi pihak, insya-Allah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah kita akan terus dengan pembacaan surah Ad-Duha. Hafiz ada di situ, insya-Allah. Boleh buka mic ya Hafiz? Sabar dulu. Masya-Allah. Oh, semangat tu saya suka, masya-Allah. Mana Hafiz? Lama tak nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, silakan Bismillahirrahmanirrahim, surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman wa wajadaka dallan fada. Nanti habis kejap. Ustaz Tajuddin boleh terus tegur sebab ada sikit kesilapan tadi. Boleh terus tegur je nanti, insya-Allah. Saya teruskan Hafiz. Fa'ammal yatima fala. Fa'ammal yatima fala. Wa amma as-sa'ila walan tanhar. Fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey, alhamdulillah. Terbaik. Seterusnya surah Asy-Syarah. Kita panggil Siti Sarah yang ditemani dengan ayahnya iaitu Abdul Aziz, masya-Allah. Siti Sarah ada di situ? Tolong buka mic Siti Sarah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra allazi ankada zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al yusri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Okey, alhamdulillah. Jayidah, masya-Allah. Seterusnya surah At-Tin oleh technician kita iaitu Fairuz dan juga anaknya Farah Azhar. Fairuz boleh unmute. Mana Fairuz ni? Kita punya technician, dia hilang dulu. Okey, silakan Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Masya Allah, ahsanti. Ya. Oh, hebat, Masya Allah. Fairuz masuk dalam Kaabah ke? Subhanallah. Baik, terima kasih banyak. Seterusnya. Okey, Syekh Ibrahim Al-Taman Rintingi. Ada di situ ke? Ibrahim kakak? Ada. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal ya Allah. Silakan, Ibrahim kak. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Qalla innal insana la yatgha an ra'ahu astaghna an ra'ahu astaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'un nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Masya Allah, alhamdulillah. Jayyid, Syekh Kabir. Masya Allah. Okey, seterusnya kita jemput Haziq. Kita panggil Haziq dulu. Haziq ada di situ? Ni. Ya, ada. Okey, silakan baca Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah. Jayid. Okey, seterusnya Rifai ada ke? Rifai. Saya tak sure sebab tadi ada masalah connection Nampaknya dalam list tak ada. Rifai tak ada. Tak apa, kita continue. Kita teruskan dulu kepada surah Al-Bayyinah. Oleh Arif. Arif ada ke? Arif ada? Ada. Okey, silakan Arif. Arif ada buka video? Nampak? Okey, silakan. Boleh? Ya, tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرقين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرقين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik, Alhamdulillah, jayid. Seterusnya, kalau mengikut list adalah kita jemput Luqman. Silakan, surah Al-Zalzalah. Luqman ada di situ? Ada. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah, ahsanta. Seterusnya kita jemput Akmal, suratul Adiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, seterusnya kita jemput Ahsanta, bagus bacaan tadi alhamdulillah. Seterusnya kita jemput Hanif Al-Singgapuri. Surah Al-Qariyah. Hanif ada di situ? Habis kan tutup sini? Okey, boleh tutup mic. Syarif boleh tutup mic. Hanif ada dekat situ? Al-Qariyah wa ma adraka mal-Qariyah yawma yakunun nasu kal-farasi mubthur wa takunul jibalu kal-'isril manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ahsanta, Masya Allah. Hanif Al-Singgapuri, terima kasih. Okey, main tak nak ni segan. Okey, seterusnya surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, seterusnya Akbar, surah Al-Asr. Kita jemput saudara Akbar. Akbar ada dalam talian? Tadi nampaknya ada Akbar. Akbar ada? Akbar tak ada kan? Kalau Akbar tak ada, kita jemput Razali. Silakan Razali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Alhamdulillah, ahsanta. Razali kat mana? Segamak ke Ulucu? Ulucu. Oh, okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita jemput Khairul untuk surah Al-Humazah. Khairul ada ke? Ada. Okey, silakan Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul buka video tak? Ke tempat kerja Okey, tak apa, silakan. Ke tempat kerja. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah, ahsanta, terima kasih. Seterusnya kita jemput pasangan Ashraf dan anaknya Anas. Ashraf ada di situ?
Mana Ashraf ni? Ashraf ada di situ? Okey, Ashraf dah sampai bulan. Masya Allah. Okey, silakan. Kita Anas dan Ashraf, silakan. Anas baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Ahsanta. Tadlil bukan tadlil. Okey, tak apa. Baik, terima kasih. Seterusnya, terima kasih Anas. Alhamdulillah. Surah Al-Quraisy. Kita jemput Idris. 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 Kat mana kapal terbang Idris? Masya-Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ahsan, masya-Allah. Itulah kebaikan majlis khatam Quran ni, boleh buat di mana-mana Ada dalam atas lori, ada atas kapal terbang, ada sedang memandu, masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan surah Al-Maun kepada Syekh Ali Kakak Singapura. Ali Kakak, itu mata ada di situ. Teacher Zaitun ada di situ. Takut tak ada. Kita tunggu sekejap. Ada ke? Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Syekh, terima kasih. Alhamdulillah. Seterusnya surah Al-Kautsar. Kita mulakan dengan kita ada pembaca cilik semua, masya-Allah. Kita mulakan dengan Tasnim dulu. Tasnim ada di situ. Tasnim. Suara sangat jauh, masya-Allah. Dekat sikit Tasnim. Dia suara jauh masya-Allah. Silakan. Faizal agak kat belakang, alhamdulillah. Okey, silakan. Baca kuat sikit, baca balik. Inna ataina al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, santi, bagus. Seterusnya kita jemput Ikram, anak Ramlah dengan Abaman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ahsanta, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Seterusnya kita balik semula ke Pandan. Jauh kita dari Singapura ke Rumah Ramlah, dan sekarang kita pergi ke Pandan semula. Umairah ada di situ, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ahsanti. Alhamdulillah. Okey, surah Al-Kafirun, Zul dia tak boleh sebab dia dalam MRT di Singapura, jadi dia tak boleh. Kita panggil Irfan Rizki. Surah Al-Kafirun. Silakan. Azali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Ahsanta. Selesai. Seterusnya saudara Muhammad Noor. Kita terus ke Taman Daya. Saudara Muhammad Noor dalam talian. Okay, so. Alhamdulillah. Yes, terbaik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ahsanta. Bagus. Seterusnya Hamid Syikin Hamid Syikin ada di situ. Ada Hamid Syikin ada di sini. Kalau tak ada kita continue. Okay, mungkin tak ada Tak ada. Okey, tak apa. Nanti kalau ada chat saya balik semula. Okey, seterusnya kita pergi ke surah Al-Masad. Kita mulakan dengan Imran. Imran dulu. Mana Imran? Imran ada di situ, silakan. Mungkin kena dekat sikit, suara tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu malhu wa ma kasab. Sayahla naran zata lahab. Wa imra'atu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah, ahsanta. Okey, kita jemput saudara Rafiq. Silakan, saudara Rafiq. Ada dalam talian? Ada. Okey, alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma qasab. Sayasla naran zata lahabin wa amratuhu ammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ahsanta, terima kasih banyak. Baik, seterusnya surah Al-Ikhlas. Kita Irfan ada dalam talian. Irfan Liman ada dalam talian. Buka mic Tadi rasa ada dalam nampak tadi jap. Ada ke? Masya-Allah. Oh, ini kaedah baru. Silakan. Surah Al-Ikhlas. Tapi berhati-hati tengok depan silakan Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Masya Allah, ahsanta. Laju dari Leman. Leman kena hafal Leman. Okey. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahsantum. Baik, terima kasih banyak. Baik, seterusnya kita pergi ke Zafran Zehran. Zafran dalam talian? Ada. Okey, masya-Allah. Silakan. Nak baca sekali serentak pun boleh abang dan adik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahsantum, masya-Allah. Baik, terima kasih. Seterusnya kita pergi ke surah Al-Falaq. Kita dah nak habis dah sikit lagi. Kita pergi kepada Fakhur Razi. Fakhur Razi dalam talian. Oh, ini dah macam online ni. Okey, silakan. Fakhur Razi. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri naffasati fil 'uqad. Min syarri
hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Ini duduk kat seat belakang ke? Tadi yang depan siapa? Leman. Okey, baik, baik. Alhamdulillah. Bagus, satu kereta baca. Takut depan ni dalam bonet ada siapa-siapa baca. Okey. Baik, seterusnya kita jemput Thaqif. Thaqif, silakan. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut belakang-belakang tu. Apa? Mai-mai boleh ikut sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tengok buku tu army ke? Saya terkejut juga. Okay, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Santum. Seterusnya, surah yang terakhir kita mulakan dengan Muaz dulu. Muaz, okey tak mic? Boleh buka mic Muaz? Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil nas. Semula. Dah baca betul. Takut sangat. Kakak tak makan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil annas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir kita jemput Faris. Faris, silakan untuk penutup surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Kita dah selesai majlis khatam Quran. Sebelum kita baca doa yang akan didoakan oleh Ustaz Tajuddin, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat tengok macam mana generasi muda ni, saya masih muda lagi Alhamdulillah, belum sampai 40 lagi kan, tapi kita peringkat-peringkat cucu ni semua dah start baca Quran. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya jemput Ustaz, ini insyaAllah Syekh Mail Kolomber. Baik, kita jemput ni Ustaz Tajuddin untuk membacakan doa penutup. Silakan Ustaz Tajuddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz Tajuddin suara tak berapa dengar, mungkin kena kuat sikit kot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا هجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah kita doa moga-moga pahala bacaan ini bermanfaat untuk kita dan juga kepada semua yang dah meninggalkan kita. Baik, kita akan ambil gambar yang terakhir untuk penutup ni. Boleh buka kamera semua. Jangan buka mic, nanti bergaduh pula kat pasar macam kat pasar. Cuma Fairuz mungkin boleh setting semua orang dalam satu screen ke? Sebab dekat saya boleh buat 2 page. Tu bakar lambai tu. Nampak tu? Bakar. Masya-Allah. Okey, kalau boleh buka kamera dipersilakan sebab kita nak ambil gambar. Fairuz tolong ambil gambar juga print screen. Kejap okey. Haziq kalau ada kat situ buka kat kamera. Siapa yang boleh buka kamera silakan. Siapa yang boleh lah. Okey, masya-Allah. Semua ada di sini Okey. Sebentar ya. Saya nak save dulu. Sebab saya terpaksa buat 2 page. Kalau Fairuz boleh buat setting satu lagi, alhamdulillah. Sebentar. Kita pun first time juga pakai Zoom ni kan. Ambil gambar. Okey. Okey, tak apa. Satu lagi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Jadi insya-Allah hadirin mukminin sekalian, kita ambillah iktibar. Alhamdulillah kita habis before time. Syukur pada Allah kita telah ikut waktu malbari Alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, ambillah iktibar untuk sama-sama memperbaiki Quran. Kadang-kadang kita duk tanya diri kita berapa banyak kita baca Quran. Tak ada masalah kalau kita tak boleh nak baca merangkak-rangkak, itu semua sebahagian daripada pembelajaran insya-Allah. Kadang-kadang komuniti kita ni termasuk generasi muda ni kita kurang input kepada Quran. Di mana Quran, kalau tanya orang nak baca surah yang asas pun mungkin kita tak tahu. Kita tak salahkan. Itu adalah pembelajaran kita yang lalu. Sekarang masanya untuk kita ubah, untuk banyakkan baca Al-Quran. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Para salaf, Imam Syafi'i rahimahullah, khatam sampai 60 kali dikatakan dalam bulan Ramadan. Jadi kita usaha belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dan kita boleh tengok Bapak Saleh ada di situ juga. Masya-Allah, salam kita kepada Bapak Saleh, kepada semua yang ada dekat sini, kepada pakcik-pakcik dan makcik-makcik kita ni, kenapa keluar gambar Imran ni. Masya-Allah. Okey. Jadi semua terima kasih banyak. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pun. Dah tak payah nangis Aisyah, kenapa nak nangis? Okey, kita akan